Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afnan. Okey, mari sebelum mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Inni ra'aitu ala syaraka wa ra'aituhum li subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum Allahu akbar ya hadim ya hakim ya rasyina amin. Amin. Ya rabbal alamin amin. Amin. Okey. Muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti awak tak akan dengar suara muallim. Jadi untuk mula-mula ni, muallim tutup dulu mikrofon semua orang. Okey, buka buku teks BM, muka surat 78 dan 79. Buku teks BM, muka surat 78 dan 79. Okey, siapa yang tak ada buku, boleh tengok kat depan ni, muallim tunjukkan kepada awak. Okey, hari ini muallim nak jawab dua tajuk. Yang pertama, kata seru dan yang satu lagi ialah kata perintah. Okey, untuk muka surat 78 ni, kita pergi dulu kepada kata seru. Okey, apa itu yang dimaksudkan dengan kata seru? Okey. Sebelum kita pergi ke dalam buku teks awak ni, muallim nak awak tengok dulu dekat depan ni. Muallim terangkan dulu kepada awak apa itu kata seru. Okey, tengok kat depan ni. Okey, kata seru. Apa itu kata seru? Okey, kata seru ni maksud dia apa? Okey, tengok yang pertama ni. Kata seru adalah kata yang menyatakan perasaan seseorang. Kata seru ni kata yang kita gunakan untuk apa? Kata yang kita gunakan untuk menyatakan perasaan. Kita nak meluahkan perasaan. Contoh dia perasaan apa? Kita manusia, kita ada perasaan sakit ataupun perasaan marah, terkejut. Lagi perasaan apa lagi? Perasaan hairan, sindiran, sedih, takut, terperanjat, hiba dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan kata seru. Okey, boleh faham setakat ni? Kata seru ni kata yang kita gunakan untuk apa? Untuk kita menyatakan perasaan. Menyatakan perasaan. Contoh dia, kita ada rasa sakit, marah, terkejut, hairan, sindiran, sedih, takut, terperanjat, hiba dan sebagainya. Waalaikumsalam. Okey, itu yang dimaksudkan dengan kata seru. Kata seru kita menyatakan perasaan. Okey, kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Ada beza, kena bezakan ya. Kata seru dan juga ayat seru. Kalau kata seru, dia hanya satu patah perkataan sahaja. Tapi kalau ayat, dia dalam ayat yang penuh. Okey, yang kedua, kata seru ni kita tutup ayat dengan apa? Kita tutup ayat, bila masuk kata seru je, kita tutup ayat dengan tanda seru. Ini kena ingat. Kata seru, kita tutup ayat dengan tanda seru. Bukan tanda titik, tapi dengan tanda seru. Okey, setakat ni semua jelas? Semua faham kata seru? Faham. Okey. Kata seru, kata seru ni ada banyak. Antara contoh kata seru yang pertama, nah, aduh, cis, wah, amboi, Kata seru. sabas, hoi,
Wahai. Ah. Ini semua antara contoh kata seru. Naufal, boleh tak tutup mikrofon awak? Nanti kalau awak buka, nanti orang tak dengar suara muallim. Okey. Okey, dengar dulu muallim terangkan. Nanti lepas ni siapa ada soalan boleh tanya. Okey, kata seru ada banyak jenis. Antaranya nah, aduh, wah, amboi, syabas, hoi, wahai, itu contoh kata seru. Okey, kata seru macam boleh terangkan kepada awak tadi untuk kita menyatakan perasaan. Okey. Okey, mari kita tengok satu persatu. Okey, kalau kata seru wahai. Okey, ini yang pertama. Kata seru wahai kita gunakan untuk menyatakan rasa apa? Untuk menyatakan perasaan sayu, sayang ataupun merayu dan juga menarik perhatian. Itu kalau kata seru wahai kita gunakan untuk menyatakan perasaan sayu, perasaan sedih, sayang, merayu ataupun untuk menarik perhatian. Contoh ayat dia. Wahai ibuku sayang, kita nak merayu. Wahai ibuku sayang, nak menyatakan perasaan apa? Perasaan sayang. Okey, awak tengok. Wahai ini ialah kata seru. Okey, wahai kata seru. Kena ingat. Selepas kata seru, awak kena letak koma. Okey, wahai, lepas tu kena koma. Tengok dia buat. Wahai, lepas tu dia ada koma dan dia tutup ayat dengan tanda seru. Awak kena ingat yang tu. Kalau kata seru, kena ingat yang tu. Selepas kata seru, wahai, lepas tu kena ada koma dan tutup ayat dengan tanda seru. Kena ingat yang tu. Okay, contoh ayat yang kedua. Wahai murid-murid sekalian. Ini ayat ini kita nak gunakan untuk apa? Untuk menarik perhatian. Muallim-muallimah nak mengajar awak. Murid-murid, wahai murid-murid, tolong beri perhatian. Muallimah bagi tahu. Itu maksud dia. Kalau wahai nak menyatakan rasa sayu, sayang, merayu ataupun menarik perhatian. Itu kalau wahai. Okey, kata seru yang kedua, syabas. Okey, syabas ni kita nak menyatakan perasaan apa? Untuk menyatakan puas, gembira, memuji dan mengucapkan tahniah. Itu syabas untuk menyatakan perasaan puas hati, perasaan gembira untuk kita memuji orang dan juga mengucapkan tahniah. Contoh ayat dia. Syabas atas kejayaan kamu. Kita nak ucapkan tahniah kepada dia. Sebab apa? Atas kejayaan kamu. Jadi keingat syabas ini kata seru. Selepas kata seru, syabas kata seru. Selepas kata seru, kena ada apa? Kena ingat. Kena koma. Yang tu awak kena ingat. Syabas, koma, atas kejayaan kamu. Dan tutup ayat kita dengan tanda seru. Itu yang betul. Tak boleh tutup dengan titik. Titik salah. Yang kedua, syabas, kamu hebat. Kita nak puji orang. Itu yang kedua. Dan yang kata seru yang ketiga pula ialah nah. Kalau kata seru nah, kita gunakan untuk menyatakan perasaan apa? Untuk perasaan memberikan sesuatu. Bila kita nak memberikan sesuatu kepada seseorang, kita gunakan nah. Contoh dia. Nah, ambil duit ini. Nah, letakkan kembali buku ini. Jadi ingat, wahai untuk menyatakan perasaan sayang, merayu dan menarik perhatian. Syabas untuk kita memuji, ucapkan tahniah. Nah ni untuk kita gunakan bila kita nak memberikan sesuatu kepada seseorang. Nah, ambil buku ini. Itu yang 1, 2, 3. Okey, kata seru yang seterusnya. Yang nombor 4. Kata seru yang keempat, aduh. Kalau kata seru aduh, kita gunakan untuk menyatakan perasaan apa? Untuk menyatakan perasaan sakit. Jika kita nak menyatakan perasaan sakit, kita gunakan aduh. Contoh dia, aduh sakitnya perutku. Aduh sakitnya hatiku. Jadi kena ingat, kata seru aduh kita gunakan untuk menyatakan perasaan sakit. Dan kena ingat selepas kata seru aduh kita kena gunakan apa sebelah dia? Kena ada koma. Dan tutup ayat dengan tanda seru. Yang ni awak kena ingat tanda seru kena ada koma selepas dia.
Okey, kata seru yang kelima. Amboi dan wah. Okey, amboi, wah. Kata seru kita gunakan untuk menyatakan perasaan apa? Perasaan hairan ataupun kagum. Amboi, wah kita gunakan untuk menyatakan perasaan haiwan, perasaan hairan dan kagum. Contoh ayat dia. Wah, besarnya rumah Farah. Kita kagum dengan besarnya rumah dia. Wah, besarnya rumah Farah. Okey, contoh yang kedua. Hairan. Amboi, mahal betul harga baju itu. Kita hairan, mahalnya baju tu. Itu kalau amboi dan wah untuk menyatakan perasaan hairan ataupun kagum. Dan kena ingat selepas kata seru, kena ada koma dan tutup ayat kita dengan tanda seru. Okey, yang keenam, cheese. Kata seru cheese kita gunakan untuk menyatakan perasaan marah dan benci. Contoh ayat dia, cheese, berani kamu ambil barang saya. Cheese, mereka tidak sedar diri. Itu cheese. Bila kita nak menyatakan perasaan marah, perasaan benci, kita gunakan cheese. Dan kena ingat, selepas cheese, selepas kata seru, kena ada koma dan tutup ayat dengan tanda seru. Itu nombor 6. Okey, yang terakhir. Kata seru yang terakhir. Okey, nombor 6, nombor 7. Kata seru yang ketujuh. Kalau kata seru kita nak gunakan untuk menyatakan perasaan apa? Perasaan hairan ataupun terkejut. Bila hairan, terkejut, kita gunakan Contoh dia, kamu masih belum pulang? Mengapa kamu menangis? Kita hairan. Mengapa kamu menangis? Terkejut. Itu yang dimaksudkan dengan untuk menyatakan perasaan hairan dan juga terkejut. Dan ingat, selepas kata seru kena ada koma dan tutup ayat dengan tanda seru. Itu nombor 7. Dan nombor 8 pula, kata seru hai. Hai, awak pernah guna hai kawan-kawan untuk kenapa? Untuk kita menegur seseorang ataupun menarik perhatian. Awak jumpa kawan-kawan awak cakap apa? Hai kawan-kawan. Itu kita menegur seseorang. Contoh dia, hai, kamu apa khabar? Hai, sudah lama kita tidak berjumpa. Itu hai. Dan yang terakhir, kata seru nombor 9. Yang terakhir, oh. Kalau kata seru oh, untuk menyatakan perasaan terkejut ataupun merayu. Contoh dia, oh begitu rupanya. Oh, di sini rupanya buku saya. Terkejut ataupun merayu. Okey, setakat ni semua okey? Semua faham? Faham. Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Semua boleh jelas setakat ni? Kata seru. Boleh. Ingat, kata seru kita gunakan untuk menyatakan perasaan. Tak kisahlah perasaan manusia, ada perasaan sedih, gembira, bahagia, sakit, marah. Kena ingat yang tadi. Okey, setakat ni semua jelas kata seru? Jelas. Okey, kita masuk dengan yang kedua pula. Sikit kita masuk sikit. Tadi kita belajar kata seru. Kata seru kita gunakan untuk menyatakan perasaan. Okey, yang kedua kata perintah. Tadi kata seru. Yang ini pula kata perintah. Okey, kata perintah ni dia ada 3 semua. Yang ni salah ya. Jangan tengok ini. Tak perlu tengok yang ni. Okey, kata perintah ni kita gunakan untuk apa? Kalau kata seru kita gunakan untuk menyatakan perasaan. Tapi kalau kata perintah ada 3 keadaan. Yang pertama silaan, yang kedua larangan dan yang ketiga permintaan. Okey, kalau silaan Mualim. Ya. Kenapa yang nombor 4 tu Mualim pada Yang ni buat tak. conteng? Yang ni tak. Yang ni salah. Yang ni ya, tengok yang ni ya. 1, 2, 3. Okey. Kata perintah untuk yang pertama kita gunakan keadaan yang pertama untuk silaan. Contoh dia jemput dan sila. Jemput dan sila ialah kata perintah. Kalau tadi awak belajar wah, oh, amboi itu ialah kata seru. Tapi kalau jemput, sila, jangan, usah,
harap, minta, tolong itu ialah kata perintah. Jadi kena bezakan. Okey, kalau sila, untuk kita silaan, kita gunakan jemput ataupun sila. Contoh ayat dia yang pertama. Jemput minum Siti. Kita nak mempersilakan dia. Macam orang datang rumah awak, mak awak cakap apa? Jemput masuk, silalah makan. Itu maksudnya kita nak mempersilakan seseorang. Contoh dia, jemput minum Siti, sila isikan borang ini. Contoh dia, sila masuk. Itu kita nak mempersilakan orang. Dan kata perintah, kalau kata seru tadi kita tutup ayat dengan tanda seru, kata perintah ni kita tutup ayat dengan titik je. Dengan titik saja. Titik, titik. Itu untuk silaan. Okey, keadaan yang kedua pula untuk melarang, untuk larangan. Kalau larang kita gunakan jangan dan usah. Contoh ayat dia. Jangan bermain di sini. Kita melarang. Jangan bermain di sini. Ataupun usah dikenang peristiwa itu. Contoh lagi, biasa muallimah bagi tahu awak apa? Jangan bising. Muallimah bagi arahan larang. Jangan bising. Jangan buang sampah merata-rata. Itu kita nak melarang. Kalau larang, kita gunakan jangan dan juga usah. Okey, yang ketiga kita gunakan untuk permintaan. Kita nak minta tolong. Kalau nak minta tolong, kita gunakan harap, minta dan tolong. Contoh ayat dia. Harap kamu datang ke majlis itu nanti. Kita minta dia untuk datang ke majlis itu. Yang kedua, tolong hantarkan surat ini Hafiz. Minta keluarkan buku bahasa Melayu. Itu kalau permintaan. Okey, yang ini yang biasa kesalahan yang pelajar, yang murid-murid buat. Awak kena gunakan satu sahaja. Contoh dia, tolong ambilkan buku saya. Ini yang betul. Awak kena gunakan tolong ambilkan buku saya ataupun minta ambilkan buku saya. Ini yang betul. Awak kena gunakan salah satu saja. Kalau awak gunakan minta tolong ambilkan buku saya. Yang ini salah. Tak boleh guna dua kali. Minta lagi, tolong lagi. Yang ini salah. Awak boleh gunakan satu sahaja kata perintah. Sama ada awak nak gunakan tolong ambilkan buku saya ataupun minta ambilkan buku saya. Kalau awak gunakan dua-dua, minta tolong ambilkan buku saya, itu salah. Okey, setakat ni semua boleh jelas? Semua faham kata seru dan kata perintah? Tahu. Ada sesuatu nak tanya soalan? Tak tahu. Ada. Okey, tak apa. Kita cuba jawab soalan latihan bersama-sama. Okey, kita jawab soalan latihan kata perintah. Sila ambilkan pemadam saya yang terjatuh atau jangan ambilkan pemadam saya yang terjatuh. Yang mana kita nak gunakan ni? Okey, soalan dia suaikan, gariskan. Nak gunakan yang mana? Sila ambilkan pemadam saya, jangan ambilkan pemadam saya, harap, usah, tolong. Yang mana kita nak guna? Tolong, yang mana? Tolong ambilkan. Nak gunakan yang mana? Sila ke tolong? Tolong yang sesuai. Tolong ambilkan pemadam saya yang terjatuh. Kita nak minta tolong. Jadi kita gunakan tolong. Sila ni kita nak mempersilakan seseorang. Okey, yang kedua. Kamu semua telah siapkan kerja rumah ini. Sila kamu semua, jangan kamu semua, harap kamu semua, usah kamu semua. Yang mana? Harap. Harap kamu semua telah siapkan kerja rumah ini. Kita minta tolong. Okey, yang ketiga, dikenang peristiwa itu. Apa dia? Sila dikenang peristiwa itu.
Jangan dikenang peristiwa hitam itu, usah dikenang. Jangan. Jawapan dia usah. Usah dikenang Hitam itu. peristiwa hitam itu. Kita melarang. Petik bunga di taman itu. Sila petik. Jawapan dia jangan. Sila. Jangan petik bunga di taman itu. Kita melarang. Okey, dan yang terakhir sila tanggalkan kasut sebelum masuk. Okey, tengok yang kedua pula. Yang ni macam mana yang ni? Jangan makan dengan gelojok. Sila makan dengan gelojok. Jawapan dia jangan. Melarang. Kita melarang. Jangan makan dengan gelojok. Okey, nombor 2. Jangan tulis nama kamu. Sila tulis nama kamu. Mana? Sila tulis nama kamu sebelum masuk ke premis ini. Okey, nombor 3. Usah berebut, tolong berebut. Yang mana? Jangan berebut, Elsa. Tolong jangan berebut. Tolong jangan berebut. Tolong ni kita nak minta tolong. Ni kita bagi larangan. Usah berebut. Nanti kamu akan terjatuh. Usah. Tolong ni nak minta tolong. Nombor 4. Jangan ambilkan bakul pakaian itu. Tolong ambilkan bakul pakaian. Kita minta tolong. Tolong ambilkan bakul pakaian itu. Nombor 5 macam mana? Jangan bising, harap bising. Jangan bising. Kita melarang. Jangan bising ketika berada di dewan. Kita melarang. Okey, terakhir. Kita jangan. Kamu pulangkan. Mana? Kita minta tolong. Minta kamu pulangkan kembali peralatan ini setelah menggunakannya. Okey, boleh faham kata perintah? Okey, mari kita cuba jawab kata seru pula. Kata seru. Sakit. Kita nak guna apa kalau sakit? Aduh, cis, sakit. Aduh, sakitnya kakiku yang terjatuh semalam. Okey, nombor 2, cantik. Cantiknya baju baru kamu. Okey, ambil makanan ini dan kita nak memberi. Kita gunakan apa? Ambil makanan ini dan beri pada adik kamu. Okey, yang keempat. Kamu masih belum pulang lagi, terkejut. Kamu masih belum pulang lagi, terkejut. Dan yang terakhir, kita menyatakan perasaan marah. Cis, berani kamu mengambil pemadam saya tanpa izin. Kita menyatakan perasaan marah. Okey, yang ni macam mana? Ni macam mana? Kamu sangat pandai dan baik hati. Kagum. Kita gunakan apa? Syabas kita gunakan untuk memuji. Kurang sesuai. Wah, kamu sangat pandai dan baik hati. Kita gunakan wah. Takkan jadi wah. Okey, yang kedua. Kalau menyatakan rasa sakit, sakitnya gigi saya, kita gunakan apa? Aduh, sakitnya gigi saya yang goyang ini. Cantiknya pemandangan di kaki bukit itu.
Nama apa? Cantiknya pemandangan di kaki bukit itu. Okey, dia trik sikit. Okey, kita buat nama empat dulu. Okey, kita suatkan nama empat dulu. Mengapa ibu memarahi kamu tadi? Nama empat macam mana? Wahai. Wahai. Wahai ni kita nak merayu. Wahai kawan-kawan. Wahai anak murid sekalian. Amboi. Kita terkejut ataupun hairan. Mengapa ibu memarahi kamu tadi? Okey, yang ke seterusnya nombor 5. Begitu rupanya cerita sebenarnya. Begitu rupanya cerita sebenar. Nombor 6. Berani sungguh kamu memotong barisan. Marah. Marah. Cis. Kita marah. Cis. Berani sungguh kamu memotong barisan. Yang ni nombor 7. Kawan-kawan, marilah kita sama-sama doakan mangsa keselamatan kebakaran itu. Kita merayu. Wahai kawan-kawan, marilah kita sama-sama doakan keselamatan mangsa kebakaran itu. Okey, nombor 8. Banyaknya makanan di atas meja itu. Macam mana? Banyaknya makanan di atas meja itu. Wah kurang sesuai. Amboi. Banyaknya makanan di atas meja itu. Okey, nombor 9. Hai semua, selamat berkenalan. Saya jiran baru kamu. Okey. Nombor 1 dan 3 macam mana? Amboi dengan syabas. Wah dengan syabas. Amboi kita dah guna. Kamu sangat pandai. Syabas kita puji. Syabas, kamu sangat pandai dan baik hati. Dan nombor 3 kita gunakan. Wah, cantiknya pemandangan di kaki bukit itu. Okey, setakat ni semua jelas, semua faham, boleh bezakan kata perintah dan kata seru? Boleh. Ada sesiapa nak tanya soalan? Enggak tahu. Tak ada soalan? Okey, kalau semua dah jelas, tak ada soalan. Kerja rumah awak hari ini buka buku aktiviti. Buat muka surat 83, 84 dan juga 92. Buku aktiviti muka surat 83, 84 dan 92. Ada 3 muka surat. Siapa yang dah siap nanti hantar gambar pada Mualim untuk Mualim cek. Ya Aziz. Mualim. Ya. Semalam kenapa Mualim? Semalam kerja sekolah 88 berapalah sampai 91. Kenapa Mualim tak sampai 92 je? Sebab 92 hari ni. Hari ni baru nak ajar muka surat 92. 92 tu tajuk yang lain. 92 tu tajuk kata seru. Mualim, lepas tu masuk korang kan? Jilid 2. Apa dia Naufal? Mualim, jilid 2 kan? Minggu depan kita akan masuk dengan buku jilid yang kedua. Okey, hari ini kita dah habiskan semua tajuk dalam buku awak jilid yang pertama dan buku awak buku aktiviti ini pastikan semua dah siap jawab. Dari muka surat pertama sampailah muka surat 92, muka surat yang terakhir sekali. Mualim. Ya, Aziz. 83 saya dah siap. Dah siap nanti hantar pada Mualim. Jilid 2 tu lah 3 untuk darjah 3. Darjah titik 3. Darjah 2 lah. Darjah 3 buku darjah 3.
Okey, ada siapa yang tanya soalan sebelum kita habiskan kelas kita? Kita ada lagi 4 minit. Ya, Dah nak dekat 2000. Dah nak dekat 2022. 2022 dah. Lagi 6 bulan. Dah nak dekat. Ya, okey semua. Setakat ini sajalah kelas kita untuk malam ini. Kerja rumah jangan lupa siapkan. Minggu depan, hari Isnin depan, awak akan mula menduduki peperiksaan pertengahan tahun Bahasa Melayu hari Isnin. Jadi jangan lupa ulang kaji tajuk-tajuk yang kita dah belajar dalam buku jilid yang pertama itu dan jawab yang terbaik untuk peperiksaan awak. Okey, setakat ini sajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas kita dengan baca doa surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa. Okey, jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Afnan. Bye. Assalamualaikum, Alim. Waalaikumsalam.